Sejak akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan wabak yang pada awalnya dikenali sebagai coronavirus dan telah ditukar nama menjadi COVID-19. So, pada siapa yang mungkin belum aware, COVID-19 bermaksud Coronavirus Disease 2019 kerana virus ini awalnya ditemui pada tahun 2019. Dan baru-baru ni, virus yang mula dikesan di Wuhan, China telah pun diklasifikasikan oleh WHO sebagai pandemik. Jadi hari ini aku nak share dengan korang apa itu pandemik dan juga jenis-jenis klasifikasi yang berkaitan dengan pandemik ni. Jadi kita mulakan dengan kelas yang pertama sekali, iaitu endemik. Endemik bermaksud di dalam daerah atau orang, iaitu kejadian penyakit yang sentiasa wujud dalam masyarakat atau tempat. Penyakit ini dijangka sentiasa ada kes dan pada kadar yang stabil serta rendah. Sebagai contoh, denggi. Denggi dikategorikan sebagai endemik dan ini adalah salah satu penyakit yang biasa didapati di Malaysia. Dan seterusnya ialah epidemik. Epidemik bermaksud di kalangan daerah atau orang. Kejadian penyakit naik dadak melebihi kadar biasa dan dilihat jelas dalam komuniti dalam tempoh masa tertentu. Ia juga dikenali sebagai wabak, sebagai contoh wabak Ebola Kiva yang berlaku di Afrika tahun lepas. Dan untuk COVID-19, ianya telah diklasifikasikan sebagai pandemik, iaitu kelas yang teratas di antara tiga kelas ini. Pandemik bermaksud semua daerah atau orang, dan kejadian wabak ini berlaku besar-besaran ke seantero dunia. Ia berentasi wilayah dan melibatkan populasi yang besar. Kebiasaannya melibatkan jangkitan penyakit baharu ataupun novel. Ciri pandemik adalah melibatkan kadar serangan yang tinggi dalam masa yang singkat. Ia melibatkan sebaran yang pantas dan menyebabkan kadar kematian yang tinggi. Sebagai contoh, kejadian Black Death di antara kurun ke-14 hingga ke kurun 17 yang melibatkan kematian 2/3 penduduk dunia. Jadi dengan pengkelasan terbaru daripada WHO ni, COVID-19 telah pun melumpuhkan banyak aktiviti-aktiviti bukan sahaja melibatkan ekonomi, tapi juga melibatkan kejadian sosial dan pelbagai lagi. Apa-apa pun, korang semua diminta untuk mengikut nasihat pakar dan berhati-hati. Dan semoga kita dapat melalui ujian getih ni bersama-sama. So, shutting down over the last few days. A lot of stores are keeping their doors closed. The streets are empty or about as empty as they can be. China has reported a further fall in COVID-19 infections. The country saw Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda menyaksikan Bicara Naratif secara fokusnya pada malam ini adalah berkait tentang COVID-19 dan implikasinya kepada sektor ataupun industri pelancongan. Kita semua tahu bahawa hakikatnya wabak ini membawa kesan geruh kepada seluruh ekosistem ekonomi itu sendiri, bahkan juga sosialisasi. Kami mendapat gambaran bahawa di dalam berlakunya cabaran COVID-19 ini, sektor yang paling kuat terjejas adalah pelancongan. Boleh berikan gambaran itu, segeruh mana cabaran yang dihadapi oleh sektor ataupun industri ini? Ya, sektor ni adalah sektor pelancongan yang mana kita kita bolehlah dikatakan barangan mewah basically. Kan? Luxury item. Ya. Sebab orang pergi holiday, semua pakai duit kan. Jadi bila you nak pergi holiday, you nak happy. Bukan you nak sakit ke, you nak takut ke apa kan. Jadi salah satu faktor untuk pergi holiday adalah safety, keselamatan kan. Jadi bila dah ada wabak COVID-19 ni, safety tu dah tak ada lah. Kan. Bila dah tak ada, kita sebagai manusia biasa yang berfikiran waras, pertama-tama kita akan buat, kita berhenti. Kita tak pergi tempat-tempat, especially terutama tempat yang telah dilanda oleh wabak COVID-19 ini. Buat kan, dan kita ada satu negara yang kita lihat, iaitu China pada masa itulah. Dan bila kita lihat pada China macam mana dia menjalankan satu lockdown. Bila dia lockdown, mulalah negara-negara lain pun mengikut sistem begitu, termasuklah kita. Kan? Dan itu lagi orang kata sudah jatuh ditimpa tangga kami ni. Kan? Mula-mula orang dah tak ada confident. Tapi dah lockdown pula. Lockdown dah tak boleh nak masuk turis, tak boleh nak hantar turis keluar. Jadi memang kami adalah industri yang paling sangat terkesan dengan COVID-19.
Kerugiannya bakal mencecah sehingga 60 bilion. Itu yang dilaporkan oleh Affin Hwang Capital. Berapa saiz pekerja guna tenaga di dalam sektor ini dalam konteks negara kita? Okey. Kita dalam konteks Malaysia yang secara langsung dengan tidak langsung pekerjaan lebih dari 2.5 juta. Okey. Ya, yang tersangkut dalam sektor pelancongan secara langsung ataupun tidak langsung. So Ya, bila digambarkan tadi bahawa jumlah guna tenaga dalam sektor ini 2.5 juta dan seperti yang Sentil katakan bahawa sektor ini seolah-olah seperti berada pada standstill, ya, tidak ada pendapatan langsung dan jangkaannya mungkin akan berlanjutan. Isu hak ini akan timbul apabila keadaan mula mendesak sehingga memerlukan pembuangan pekerjaan. Apa yang berlaku bila kita tiba ke peringkat sebegitu? Apakah jaminan undang-undang terhadap pekerja, dan Sentel juga menyebutkan bahawa majikan juga ada haknya. Apa peruntukan yang harus kita lihat bila kita melihat senario tiba ke peringkat itu? Okey, dalam senario undang-undang Malaysia, sebelum majikan menggunakan option memberhentikan seorang pekerja, dia perlu cuba cara-cara yang lain. Ini mungkin pengurangan gaji, cuti tanpa gaji, menghadkan hari kerja atau layoff yang sementara, temporary layoff. Ya. Kalau semua option lain tidak cukup untuk pihak majikan, tertinggal hanya pemberhentian kerja secara permanen. Bila itu berlaku, untuk pekerja, hak dia adalah untuk menerima compensation, retrenchment benefits, notis perhentian. So, itu hak dia. Tapi realitinya, bukan semua syarikat boleh membayar retrenchment benefits bila situasi seperti ini. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan 1 juta pekerja sektor pelancongan bakal hilang pekerjaan yang merekodkan kerugian sebanyak 20 bilion. Kesan wabak COVID-19 ke atas pelancongan perhotelan dan penerbangan ini diumpamakan seperti malapetaka. Kesan COVID-19 ini telah memperlihatkan industri perhotelan menerima pembatalan tempahan bilik secara mendadak dan menyebabkan kerugian bernilai RM75 juta. Kesan COVID kepada sektor pelancongan dan pengangkutan yang terjejas dengan pembatalan tempahan menyumbang kepada kerencatan ekonomi dalam sektor perkhidmatan. PKP juga telah menyebabkan sektor pelancongan Langkawi terjejas, iaitu Pantai Cenang Sapi, kerana secara tiba-tiba tiada pelancong yang datang. Kesan daripada COVID-19 ini juga memperlihatkan bahawa industri pelancongan Melaka mengambil masa 2 tahun untuk pulih semula. Seterusnya, RM3.3 juta bilion kerugian sektor pelancongan akibat COVID-19 seperti yang telah diperkatakan oleh Perdana Menteri Malaysia. Industri pelancongan hanya bertahan 4 bulan akibat daripada kerugian yang besar sehingga menyebabkan pengurangan pekerja. Dalam tempoh hampir 2 bulan wabak coronavirus ini melanda negara, jumlah pelancongan yang masuk ke negara dilihat semakin berkurang, banyak tempahan hotel untuk persidangan dan mesyuarat dibatalkan. Antara langkah-langkah drastik yang telah diambil ialah dengan mengurangkan pekerja, termasuk mengecilkan operasi menerusi penutupan bilik-bilik hotel serta penghawa dingin. Laporan IMF menganggarkan 500 juta penduduk jatuh miskin dan pembuatan dari sektor IKS mengalami kerugian hampir 50%. Pelancong asing terutama dari China telah membatalkan tempahan mereka, malah jumlah pelancong tempatan juga tidak lagi membuat tempahan hotel kerana takut dijangkiti dengan wabak coronavirus.
Ketika wabak COVID-19 dikenal pasti pada Disember tahun lalu, tidak ramai yang menyangka ia akan beri kesan yang besar terhadap dunia. Ramai menganggap ia mungkin lebih teruk daripada wabak yang pernah melanda dunia sebelum ini. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya apabila wabak novel coronavirus yang bermula di daerah Wuhan, China itu merebak ke seluruh dunia dan meragut ribuan nyawa, menjejaskan kesihatan jutaan manusia lain. Ekonomi dunia terjejas teruk, memaksa sebilangan besar negara melakukan perintah berkurung bagi mengekang penularan COVID-19. Orang ramai diarahkan duduk di rumah dan tidak dibenarkan bekerja. Justru pelbagai industri utama dunia seperti pelancongan, pembuatan, pengangkutan dan banyak lagi terjejas, lalu beri kesan negatif terhadap ekonomi. Pergerakan keluar masuk dari dalam dan luar negara turut disekat sepenuhnya sekaligus mengheret industri pelancongan negara ke fasa hiatus. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, pelaksanaan PKP dan penularan wabak COVID-19 memberi impak negatif buat para pengusaha agensi pelancongan yang selama ini bergantung kepada pelancong sebagai punca pendapatan utama. Siapa sangka, jumlah pelanggan yang kebiasaannya mencecah lebih 1,000 sebulan ketika musim pelancongan atau cuti sekolah menjunam ke angka sifar. Semuanya disebabkan oleh makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar ini. God's Travel and Tours Sendirian Berhad Sheikh Awad Sheikh Abdullah berkata, selain ketiadaan pelanggan, agensi pelancongannya turut berdepan dengan jumlah pembatalan tempahan serta permohonan bayaran balik daripada pelanggan sedia ada. Dan ada customer yang dah book dengan kita, sekarang ni diorang kena fikir bila diorang nak ubah ke tarikh untuk berlepas travelling dates, ataupun bila diorang nak cancel, refund atau cancellation. So proses ni memang agak susah bagi kami, tapi kita cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah ni secepatnya lah. Pengarah WSF Travel and Tours Sendirian Berhad Wan Syairi Wan Ahmad turut berdepan situasi sama kerana syarikatnya sebelum ini membawa lebih daripada 100 kumpulan pelancong dari seluruh ASEAN. Minggu pertama mula 3 dah kosong dah. Masa itu dah start panas kan? Dah negara-negara ASEAN pun dah stop dia punya people travelling. Kita pun dah stop people coming in. Itu yang tiba-tiba jadi bulan 3, minggu pertama tu dah kosong terus sampai sekarang. Kita akan fokuskan kepada domestic tourism, dan dalam konteks ini kita telah berbincang dengan beberapa persatuan-persatuan yang berkaitan dengan pelancongan ini, dan insyaAllah pada penghujung bulan Mac nanti satu event besar-besaran akan dibuat yang melibatkan kolaborasi antara pengusaha pelancongan, hotel dan juga syarikat-syarikat penerbangan. Mereka akan berkolaborasi dalam satu acara yang besar yang saya rasa akan memberikan satu lonjakan dalam memastikan domestic tourism ini berlangsung dengan jayanya. Beliau ditemui di Majlis Pelancaran Video Klip Aquos 8K VM 2020 di Ibu Negara semalam. Kemarin, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika membentangkan pakej ransangan ekonomi 2020 memberi ruang kepada pemain industri pelancongan tempatan untuk kembali bernafas di sebalik ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk pelepasan cukai individu sehingga RM1,000 untuk perbelanjaan pelancongan domestik. Sejak awal Januari 2020, coronavirus atau COVID-19 bagaikan satu petaka yang melanda industri pelancongan dunia termasuklah industri perhotelan.
Pada peringkat pertama, industri perhotelan menerima pembatalan tempahan bilik secara mendadak mencecah angka 193,000 bilik dan kerugian lebih daripada 75 juta ringgit. Hal ini menyebabkan semua hotel tidak dapat beroperasi sepenuhnya dan kerugian lebih daripada 500 juta secara keseluruhannya industri perhotelan di Malaysia. Objektif utama pengusaha hotel adalah untuk meneruskan operasi dalam keadaan kerugian yang paling rendah dengan kos upah dan gaji adalah antara paling besar liability bagi syarikat masing-masing. Setakat 20 Mac 2020, sebanyak 2,041 pekerja hotel telah diberhentikan secara keseluruhannya. Industri perhotelan di KL paling terkesan dengan kerugian bernilai 24 juta ringgit dan diikuti Sabah sebanyak 11 juta dan Selangor 9 juta ringgit. Untuk bulan April, Mei dan Jun, kita harus tunggu dan lihat sama ada virus COVID-19 ini dapat dikawal ataupun tidak. Sekiranya dapat dikawal, kita dapat melihat pemulihan perlahan-lahan ekonomi negara daripada industri perhotelan bermula pada bulan Julai hingga Disember 2020 dan akan kembali pulih lebih lagi pada tahun hadapan. Adakah industri pelancongan dan perhotelan akan pulih seperti sedia kala? Ya, pelancongan dan pengembaraan merupakan satu gaya hidup bagi masyarakat dunia. Sekiranya COVID-19 berjaya diatasi, kita akan lihat suku akhir tahun iaitu Oktober, November dan Disember akan menyaksikan masyarakat dunia kembali berasa yakin dan selesa untuk melancong. Di samping itu, hampir kesemua pengusaha industri perhotelan berpuas hati dengan segala inisiatif kerajaan membantu mereka. Tahukah anda juga industri perhotelan adalah antara industri yang sangat penting dalam menjana ekonomi negara dan Malaysia adalah merupakan antara negara yang terkenal yang dilawati oleh pelancong antarabangsa. Sehubungan dengan itu, Persatuan Pelancongan dalam Malaysia juga terperanjat kerana sudah mula menerima pertanyaan mengenai pakej pelancongan dari ejen-ejen negara termasuklah China dan sebagainya untuk bulan September. Ini bermaksud pelancong-pelancong sangat yakin Malaysia akan pulih daripada wabak COVID-19 ini secepat mungkin. Sektor pelancongan adalah antara sektor yang teruk terjejas akibat wabak COVID-19 ini. Untuk mengaktifkan semula kegiatan industri pelancongan, beberapa langkah cukai akan dilaksanakan. Pertama, penjagaan di bawah industri pelancongan seperti agensi pelancongan, pengusaha hotel, syarikat penerbangan yang telah diberikan penangguhan bayaran ansuran ke atas anggaran cukai yang kena dibayar bagi tempoh 1 April 2020 hingga 30 September 2020 akan dilanjutkan tempoh penangguhan selama 3 bulan lagi mulai 1 Oktober 2020 sehingga 31 Disember 2020. Kedua, mengecualikan cukai pelancongan sepenuhnya bagi tempoh mulai 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021. Dan ketiga, pengecualian cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan penginapan yang disediakan oleh pengendali premis penginapan dilanjutkan mulai 1 September 2020 hingga 30 Jun 2021. Dan keempat, pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 yang telah diberikan ke atas perbelanjaan melancong dalam negara dilanjutkan hingga 31 Disember 2021. Sungguh pun tahun melawat Malaysia 2020 telah dibatalkan ekoran penularan wabak COVID-19. Usaha bagi memulihkan sektor pelancongan negara hendaklah diteruskan. Pada masa yang sama, pemain industri pelancongan hendaklah berusaha untuk memperkukuhkan produk dan pakej pelancongan serta infrastruktur sedia ada bagi mengembalikan semula kecemerlangan sektor pelancongan negara.